Assalamualaikum tuan. Okay, kita mulakan. Saya Rizman dan ahli-ahli lain ni yang tuan dapat lihat lah pada skrin, Khalijah, Miza, Fatin dan Ayuni. Kami daripada grup 10 untuk subjek Islamic Financial System. Sebelum kami mulakan, boleh tuan perkenalkan diri dulu, biodata tuan ke ataupun mungkin boleh berkaitan dengan kerjaya tuan selama tuan bekerja di SME Bank sekarang. Assalamualaikum. Internet saya okey ke? Okey. Delay sikit ke? Lagi sikit okey. Yang lain buka kamera ke tutup kamera? Yang lain buka juga. Buka tak apalah. Saya teruskan je lah. Okey. Alright, nama diberi Ahmad Murad bin Muhammad. Boleh panggil Murad. So, kat UUM saya study ekonomi. So, UUM 4 tahun kat ekonomi. So, habis belajar, saya intern di Perkeso. Intern di Perkeso Putrajaya. So, habis belajar, habis intern, dapat kerja dekat SME Bank. So, dekat SME Bank tu, saya masuk satu program lah. Program ni kita namakan Management Trainee dekat SME Bank. Program ni dia program 18 bulan. So saya ditempatkan di HR lah, di bahagian HR. Dia punya special untuk program ni yang mana HR ada banyak department. So program ni kita boleh rasa semua department tu. Semua department yang ada dekat HR tu kita boleh pilih untuk kita bekerja di sana lah. So saya di attach di HR. So setakat ni saya baru pergi di bahagian kita panggil talent management. Itu masa bulan dalam 3 bulan pertama. Lepas tu bulan kedua saya berada di bahagian learning and development. Dan sekarang saya berada di department talent acquisition lah. Yang kita untuk saya bekerja tu. So dekat SME Bank saya dah lebih kurang 8 bulan dekat sana. So masih sedang belajar lah macam mana kita nak bekerja kan. Okey tuan. Okay, terima kasih untuk kenalan tu. Semoga boleh terus berjaya lagi lah tuan. Kita teruskan dengan mungkin daripada soalan-soalan daripada ahli grup. Kita boleh teruskan dengan soalan pertama. Teruskan. Boleh dengar kan? Boleh. Saya mula dengan soalan yang pertama. Silakan. Pada pendapat tuan lah kan, apa kepentingan financial intermediaries ni kepada public? Kepada awam. So, pada pendapat saya lah kan. So first of all saya nak beritahu saya di-attachkan di HR. So saya tidak berada di frontliner lah. Maknanya saya bukan someone yang terus membuat terus berhubungan dengan pelanggan lah. Macam terus berhubungan dengan customer, kita bagi financing apa semua. Sebab saya berada di HR. Tapi apa yang saya cakap ni berdasarkan perspektif saya lah. Okay. Alright. Soalan dia kepentingan kepada orang awam. So pendapat saya dia bergantung kepada orang awam tu tersendirilah. Kalau dia golongan B40, mungkin dia fikir bank ni memang penting untuk dia. Dan mungkin B40, M40 ke M20 so dia mungkin bank tu penting untuk dia, tapi maybe untuk golongan D20 ataupun golongan yang mungkin ada duit sikit, so dia mungkin fikir bank ni tak penting sangat. Okay. Itu pada pendapat saya lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut individu, sebab kadang-kadang orang ni dia tengok bank ni just untuk simpan duit, bawa keluar duit je.
Itu dia fikir. Macam golongan yang dah lama macam orang tua kan, so dia tengok bank ni macam tempat dia simpan duit, dia tak nak simpan dekat pantal kan, so dia nak selamat, dia simpan duit dekat bank. Bila dia nak pakai, dia bawalah keluar duit tu. Tapi ada orang pula, dia tengok bank ni sebagai sumber pinjaman dia lah. Dalam masa dia simpan duit dalam bank tu, dalam masa yang sama dia teringin nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, nak beli benda-benda yang kalau kita ukur dia tak mampu. Tapi dengan adanya bank ni, so bank boleh bagi pinjaman kepada mereka-mereka yang ingin membuat pinjaman lah, supaya diorang dapat dan diorang mampu untuk memiliki apa-apa yang mereka nak. Contohnya perumahan, nak beli rumah harga 200,000 ke atas, ada yang sejuta. So dia gunakan bank untuk untuk buat pinjaman dan memiliki lah benda-benda yang diorang idamkan. Ada juga melihat bank ni sebagai sumber kewangan mereka, tapi apa orang kata, dalam masa yang sama diorang buat, dia guna benda tu untuk diorang jana pendapatan. Faham tak maksud saya tu? Faham tak? Diorang tak ada duit, tapi diorang guna duit bank tu untuk diorang pakai lah. Faham tak? Dia macam deposit ya. Dia macam deposit lah. Dia dapat dividen balik daripada simpanan tu. Ya betul, macam credit card kan. So diorang pakai duit bank, diorang tak pakai duit diorang. Tapi at the end memang betul diorang kena bayar. Dan macam-macam lah. Sebab actually kepentingan ni, bila saya cakap dia bergantung kepada individu. Sebab setiap individu dia punya awareness terhadap bank tu berbeza. Betul tak? Sebab ada yang tahu, memang dia tahu fungsi bank tu macam mana, faedah-faedah yang bank boleh bagi tu macam mana, sebab dia ada ilmu tu. Tapi for those yang macam kurang pendedahan dengan fungsi-fungsi bank ni, yang mereka tengok bank ni sebenarnya nak cekau duit orang je. Tapi sebenarnya dalam buruknya bank tu actually ada baiknya. So jawapan saya, kepentingannya sangat penting kepada untuk lapisan masyarakat yang berbeza dari segi pendedahan ataupun ilmu dia terhadap bank. Faham? Ke tak faham? Faham. Okay, terima kasih tuan. Jelas sangat. Okay. Tuan, saya nak tanya, dengar tak? Dengar, Mirza. Macam kita tahu, bank tu kan financial intermediary. Jadi pada pendapat tuan apa beza financial intermediary yang konvensional dengan yang Islamik? Okay. Kalau konvensional tu kita tahulah, konvensional ni dia dah lama wujud dekat dunia ni sebagai perantara kewangan. Bezanya sangat ketara lah, sebab dari segi konvensional mereka menggunakan sistem pinjaman dan juga sistem kadar bunga lah untuk memberi pinjaman, dan mereka tidak menghiraukan ataupun apa orang kata tu, mereka tak pandang lah hal haram tu, mereka terus je. Itu sistem konvensional lah. Dia lebih terbuka lah dan lebih mementingkan keuntungan mereka sendiri. Tapi untuk Islamik pula, Islamik ni lain lah, sebab sistem perbankan Islamik dia melandaskan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. So segala urusan pembelian ataupun segala urusan perniagaan orang perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya kita ada sistem murabahah, mudarabah, macam-macam lagi lah sistem-sistem Islam yang ada kan. Dan sistem ni juga orang kata tu, kalau kita compare dengan sistem konvensional, actually perbankan Islam lagi better lah. Dan memang perbankan Islam ni khususnya untuk Muslim.
orang Islam macam kita. Itulah pendapat saya. Okay, Tan. Okay, dari saya pula, Tuan kan daripada Human Resource Department dalam SME Bank ni. So, macam kerja Tuan sekarang ni sebagai recruiting employee kan. So, soalan saya, apa cabaran Tuan masa nak pilih pekerja untuk diambil sebagai staff dekat tangan financial intermediaries itu sendiri, contohnya especially untuk Tuan SME Bank. Adakah maksudnya ada ke sebarang tekanan untuk Tuan memilih orang yang sesuai untuk bank tu supaya bank financial system ni akan jadi lebih baik in future lah. I see. So cabaran ni mestilah ada cabaran. Mana ada benda tak ada cabaran kan. So saya as a recruiter dekat SME Bank, memang hari-hari saya akan tengok CV orang, saya akan cari orang lah, cari orang yang sesuai dengan jawatan-jawatan yang ada, jawatan kosong yang ada dekat SME Bank lah. Contohnya kalau ada satu jawatan yang melibatkan memerlukan ilmu perbaikan Islam, so saya perlukan orang yang ada education dalam Islamic finance ataupun banking, atau saya perlu seseorang yang ada sijil yang khusus untuk jawatan tersebut, dan juga pengalaman mereka lah. Pengalaman yang mana mereka dah pernah bekerja di perbaikan Islam. Contohnya macam public bank, macam bank Islam, public bank pula, bank Islam, bank muamalat, SME Bank pun one of Islamic bank juga, dan macam-macam lagi lah bank yang Islami. Cabaran dia bila kita nak cari orang, tapi yang ada mostly daripada conventional. So dia punya candidate yang kita cari tu mostly daripada conventional yang memang tak tahu selok-belok perbaikan Islam macam mana. Lepas tu kelayakan dia tak sesuai lah. Sebab apa dekat Malaysia ni mostly apa orang kata tu mostly kerja dengan perbaikan konvensional. So kita nak dapatkan dominan dari segi candidate yang ada background Islamik tu agak sukar lah. Tapi kalau kita compare dulu dengan sekarang lebih mudah lah. Kalau saya dapat dengar cerita orang-orang dulu, kalau dulu susah lah sebab dulu kita punya perbaikan Islam ni kurang dapat sambutan. Kalau dulu pun yang ada perbaikan Islam saja, dan mostly semua conventional. So sekarang agak mudah lah kalau kita compare dengan dulu. Sekarang macam setiap bank, tidak saya semua dah ada perbaikan Islam. Contoh macam Maybank dah ada Maybank Islamic, Public Bank dah ada apa tu nama, Islamic Public Bank apa, macam lah. So cabaran tu itulah yang saya cakap tadi. Tuan. Dengar ke? Dengar Tuan. Ya Khalijah. Saya ada soalan. Okey, dalam operasi perbankan ni kan, macam mana Tuan nak detect yang pegawai bank tu memainkan peranan mereka sebagai staff of a financial intermediary selepas mereka direkrut? Lepas tu selain tu, apa isu yang timbul selepas mereka direkrut itu? Terima kasih Tuan. Okey, jap. Okey. So sebelum kita nak rekrut staff kita, so sebab itulah kalau kita nak tengok, kalau kita compare company bukan daripada financial institution, company yang kalau saya cakap non financial punya company lah. So diorang punya
kita panggil employee screening ataupun dia punya stage untuk kita ambil pekerja tu berbeza dengan company di bahagian financial institution lah. So contohnya macam bank-bank, sebelum mereka rekrut tu diorang akan tapis setapis-tapis sedalam-dalamnya untuk menunjukkan orang yang kena ambil ni adalah orang yang kompetent, orang yang memang boleh buat kerja dan tak ada masalah dari segi disiplin, tak ada masalah dari segi kewangan tu maksud saya tu dia tak ada rekod ataupun sejarah gagal membayar pinjaman ke apa ke. So kita orang memang akan tapis, akan apa ni orang panggil screening candidate ni sedalam-dalam mungkin lah, supaya bila dia dah masuk kerja tu diorang memang akan mampulah untuk buat bekerja dengan baik. Contohnya kita kalau kita dapat diorang punya resume ke, kita dapat diorang punya CV ke, dan kita tengok diorang punya past employment pun, kita akan tanya majikan-majikan lama diorang, candidate ni ada masalah ke? So kita akan refer lah kepada majikan-majikan lama diorang tu, supaya mereka yang kita ambil ni adalah seseorang yang mampu membuat kerja. Isu untuk rekrut. So isu dia kalau kita tak ambil berat terhadap isu-isu yang bila kita dapat detect semasa kita buat screening tu. Sebelum kita nak ambil orang bekerja, kalau kita ambil endah dari segi let's say dia ada masalah kewangan, dia ada masalah disiplin, kalau kita tetap juga ambil, maknanya akan datanglah tiba isu lah. Contohnya sebelum ni dia ada candidate ni, sebelum kita nak ambil dia bekerja, dia ada masalah secrets, dia ada masalah sitos. Lepas tu mungkin dari segi bila kita check dekat SPRM, dia pernah ambil rasuah. Kalau kita tengok dekat PDRM, dia pernah ada kes jenayah. Dan banyaklah kita akan buat screening. So bila kita dapat tahu dia ni ada masalah, tapi kita ambil juga, so akan datang dia akan jadi isu kepada kita, kepada saya yang tukang ambil kerja tu, dan juga kepada company lah. So company pun akan dapat nama yang tak baik, dan kemungkinan posisi ataupun position yang dia dah dapat tu mungkin dia akan mungkin agak goyah lah kat situ, sebab kita ambil orang yang tak kompeten. So ataupun isu-isu lain yang kita tak dapat dielakkan, macam personal problem. Orang ni baik, bila kita rekrut dia memang bagus. Dari segi apa yang kita screening, apa yang kita tapis, apa yang kita dah check, segala background screening semua dia bagus. Tapi bila dia dah masuk sini, mungkin dari segi personal problem, mungkin dia ada masalah personal dengan family, ataupun mungkin dia ada masalah dengan bos dia, ataupun mungkin dia ada masalah dari segi adaptability dekat company tu, mungkin akan jadi isu lah, yang mana baru beberapa bulan kerja dah minta resign. Itu yang maybe akan menjadi isu lah kalau kita tak cuba untuk orang kata tu mengambil berat tentang proses untuk rekrut pekerja tu lah. Maklumat yang sangat bermanfaat dan padat. Terima kasih tuan. Terima kasih. Okey, tuan, soalan terakhir. Ya, Batin. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Ya. Okey, apa yang kita tahulah commercial bank ni adalah antara financial intermediaries yang dah leading kat Malaysia maksudnya. Pada pandangan tuan lah bagaimana cara untuk menaikkan lagi Islamic banking kita ni supaya menjadi lebih baik maksudnya jadi peneraju lah dalam industri ni.
Okay, kalau kita tengok dari segi sejarah pun, Bank Islam pertama ada Bank Islam. Bank Islam tu sendiri. Lepas tu kita ada banyak Bank Islam. Macam kalau dulu kerajaan pun memang dah membuat pelbagai inisiatif lah untuk kita bangunkan sistem perbankan Islam ni. Sampai even bank-bank luar negara yang punya sistem perbankan Islam pun datang buat bank kat Malaysia. Contohnya macam Arahi Bank, banyak lagi lah. Kita je tak pernah dengar. Kuwait Finance pun ada dekat Malaysia. So soalan dia cara kita nak menaikkan bank Islam. Okay. Dan kita tengok balik, kalau dulu bank Islam ni sikit kat Malaysia dan kalau kita nak daftar pun susah. So sekarang dengan kalau boleh, kalau kita tengok sekarang, almost every bank yang sebelum ni konvensional, sekarang dia dah ada sistem perbankan dia sendiri. So kat situ kita boleh tengoklah dia punya perkembangan sistem perbankan Islam ni. Even dekat Malaysia ni, one of the macam kita panggil best Islamic financial punya institution lah in the world. Okay, tak habis lagi. Cara nak menaikkan. Okay, bagi saya kita kena buat banyak program-program awareness kepada golongan-golongan yang maybe diorang kurang pendedahan terhadap perbankan Islam ni. Sebab apa yang saya cakap tadi, sebab apa perbankan Islam ni much better than conventional bank? Sebab dia punya sistem dia tu. Kita ada sistem yang baik. Sistem perbankan Islam ni kita punya sistem yang baik. Yang mana kita tak kita ada sistem iaitu apa yang panggil? Apa yang panggil? Sekejap ada tu, saya lupa dah apa nama dia. Aduh. Dia adalah nama Arabik dia. Saya pun lupa nama Arabik dia. Tapi dia Syariah tu macam mana tuan? Nak kata apa sistem syariah tu macam mana? Yelah, kita perbankan Islam memang ikut syariah kan. Dia ada nama Arabik dia tu yang kita memberi kepastian kepada pelanggan kita. So dia ada Islamic term dia apa? Apa kita panggil? Goro. Yes, kita tak ada goro. Yes, betul. Maksudnya kalau kita tengok actually kalau ikut kajian almost 40% non-Muslim yang melanggan sistem perbankan Islam. Yang mana which is good sebab mereka tertarik dengan sistem perbankan Islam kita sebab kita tak ada unsur gharar, unsur ketidakpastian. Dan kita maksud unsur ketidakpastian tu kalau kita compare dengan konvensional dia punya sistem adalah sistem pinjaman. Kalau kita adalah sistem jual beli. Kita dah stated lah kita punya apa orang kata tu, kita punya keuntungan berapa yang kita akan bagi. So sistem tu actually kalau kita compare dengan konvensional kita punya lagi bagus lah. Dan kita pun melakukan aktiviti halal. Kalau sekarang kalau just nak info lah kan, most of the bank dekat Malaysia ni diorang try to practice ESG. Kudus yang kalau mana yang tak kenal pasti lagi, ESG ni kita panggil environmental, social and governance. Kalau macam Islamic Bank, kita dah memang mengamalkan ESG tu. Sebab apa? Dari segi kita nak buat pinjaman, kita tengok pinjaman ni akan, sebab apa kita ada halal haram tu. Contohnya kita nak buat pinjaman yang membinasakan binatang.
Kalau Islamic Bank tak buat. Islamic Bank takkan luluskan. Tapi kalau konvensional, dia redah aja. Jadi menjana keuntungan. Tapi dekat Islamic Bank, memang kita kalau unsur-unsur haram kita tak terima lah. So sama dengan ESG. So ESG ni sebenarnya kita nak most of the bank sekarang nak implement ESG ni supaya dari segi kita nak bagi pinjaman dekat individual ataupun small businesses, kita akan tengok pinjaman ni akan merosak alam sekitar ke? Pinjaman ni ada unsur rasuah ke? Pinjaman ni akan merosakkan sosial kita ke? Contohnya E itu maksudnya environmental. Maksudnya financing kita nak bagi ni dia akan merosak alam sekitar ke? S, social. Pinjaman kita nak bagi ni akan merosakkan sosial masyarakat Malaysia ke? Itu G, governance. So governance ni maksudnya pinjaman yang kita bagi ni ada unsur-unsur rasuah ke, unsur-unsur seleweng ke. So kalau dalam Islam ni benda tu memang haram. Betul tak? Benda tu memang Islamic Bank kita tak buat benda tu. Tapi konvensional mostly akan redah je kan. So kat situ lah kita dah boleh tengok dia punya kelebihan bank Islam lah. Dan juga kalau kita nak tengok dari sudut pelaburan pula kan. Sebab kalau sudut pelaburan sistem perbankan Islam ni kita punya Islamic punya investment lah. Yang patut syariah. So dekat situ dari segi untung rugi kepada pelanggan tu kita dah share awal kepada pelanggan. So kalau kita compare dengan konvensional. So dekat situ pelanggan-pelanggan yang non-Muslim pun akan tertarik. Sebab apa? Kita dah bagi maklumat yang terperinci supaya sebelum diorang nak langgan dengan itu. Kalau kita bagi untuk konvensional, untuk kita tengok dari segi interest, kadang-kadang turun narik dia punya interest tu. So dia punya kepastian tu ada. Kalau Islamic Bank, dia lain. Kita dah ada kepastian tu. So cara kita nak menaikkan lagi sistem perbankan Islam ni ialah dengan kita mendedahkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam sistem perbankan ini dekat semua lapisan masyarakat kat Malaysia lah. Secara khususnya kepada orang-orang muda lah. Kalau kita nak bagi dekat golongan-golongan yang dah veteran, kadang-kadang diorang tak percaya. Kadang-kadang diorang akan lebih kepada diorang punya skeptical yang diorang dah lama pegang. So mostly kita akan cuba tanam kepada anak-anak muda cara mengurus kewangan secara Islamik lah. Supaya di masa akan datang sistem ni pun dah akan lebih baik daripada sistem konvensional lah. Itu kan. Okey kan. Tadi soalan terakhir kan. Ini soalan extra saya macam terfikir nak tanya. Extra sikit dah. Kita tak boleh dah? Boleh. Berkaitan dengan human resource tadi lah yang tuan cakap, tengok CV, tengok resume apa semua tu, tuan tengok experience. Mostly macam sekarang ni experience dia nak dalam bidang tu setahun, paling kurang 2 tahun. Tapi kalau untuk fresh graduate ni, mostly pengalaman dia of course lah 1 sem je, macam tu lah. So macam mana dia nak try apply untuk certain position tu kat tempat tu? Kalau di sini orang asyik nak yang experience yang 1 tahun ke atas, so macam mana? Okay, ini kan soalan ni. Okay, saya pun sekarang fresh grad juga. So sebelum ni pun saya ada tanya juga macam korang juga. Sekarang last sem kan? Semua last sem Belum lagi kan? Baru second last year. Second last year. Korang bukan dah final year? Lepas bulan 8 baru sem untuk last year. Oh, okay.
ni semua sama kos kan? Sama kos. Ya, So Tuan. kos 4 tahun. Sem depan sem 7. Ya. Ya, Tuan. Semua sem 7 lah depan ni. Ya. Ya, Tuan. Okay. So dah lanjut kita kat sini. So saya bagilah beberapa nasihat, pengalaman lah, share pengalaman. So yang ni pengajaran untuk saya. So saya nak bagi kepada korang. Right. So sekarang dah sem 6, lepas tu sem 7, lepas tu akan intern kan. So actually apa yang saya regret dulu yang saya tak buat, saya tak ada hala tuju tau. Hala tuju tu dari segi after aku habis universiti, aku nak jadi apa? Actually benda tu yang korang kena letak awal-awal masa korang masuk sem pertama. Tapi benda tu kita tak ada pendedahan, kita tak ada kesedaran. Sebab tak tahulah universiti kita tak buat program awareness tu. Sebab apa, bila saya dah sem 7, bila saya dah intern, saya tengok balik, actually subjek-subjek yang saya dah belajar ni, dia tak menjerumus dengan apa yang jawatan-jawatan kosong yang ada, yang available kat market kan. So kat situ saya dah macam, macam mana aku nak market diri aku ni. Sebab kalau aku tengok aku punya subjek-subjek yang aku belajar pun tak ada dalam tu. So masa tu saya dah macam menyesal ni. Then masa intern tu saya duk cari apa yang kriteria yang majikan nak. So kat situ saya dah belajar. Saya belajar lah dari segi macam mana nak guna Excel, macam mana nak look presentable, macam mana nak interview, sebagainya lah. So apa yang saya cakap ni, first of all korang kena tahu hala tuju korang tu. Korang nak jadi apa lepas ni, lepas habis ni. Kalau korang dah tahu apa yang korang nak jadi, korang tengok balik apa yang korang kurang sekarang. Itu paling penting. Once korang dah tahu apa yang korang kurang, korang study lah. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu apa yang kita kurang? Dengan kita tengoklah dekat iklan-iklan kerja tu. Dekat iklan-iklan kerja tu, apa yang dia nak? Apa yang dia nak, itulah kita kena ada. Macam tu. So okay, sekarang sem 6, lepas tu sem 7 kena buat thesis kan? Tak buat thesis? Macam kami tak ada thesis rasanya, seminar je. Okay, tak apa. Tak ada thesis, make sure internship yang korang masuk tu, kalau korang nak jadi tu, dapatkan internship yang, let's say korang nak jadi banker kan? Let's say korang Islamic Finance, nak jadi banker dekat Islamic Bank, make sure korang dapatkan internship dekat bank. Tu first korang kena ada. Korang kena fikir macam mana pun aku kena dapat masuk kat. Tapi yalah, setiap individu tu dia punya masalah dia berbeza. Sebab ada orang tu memang senang kita nak dapat kerja tu sebab mungkin dekat dengan rumah dia ke, mungkin mak ayah dia senang nak bagi. Sebab ada orang yang mak dia tak bagi keluar, kau internship lah dekat area rumah ni, then intern kedai-kedai biasa je. So bila dah intern kedai-kedai biasa tu, kita nak kerja, kita lepas habis intern kita nak apply kerja dekat bank, agak susah kat situ. Kat situ dia dah macam merit dia kurang lah. Tapi bila kita dah dapat intern dekat bank, actually kita dah ada networking, kita dah dapat tengok environment kerja dekat bank macam mana, kita akan faham lah. Bila kita dekat bank, kita dapat faham macam mana kita nak jadi banker. Tapi kalau kita intern dekat tempat lain, so dia agak sukar lah kat situ. Okay. So itulah, kembali kepada soalan tu,
kembali kepada soalan pengalaman. Fresh grad memang tak ada pengalaman, memang tak ada. Macam mana orang nak ambil kita? So internship tu lah pengalaman yang kita nak bawa. Kalau kita dah kerja bank, kita dah dapat pengalaman bekerja dekat bank. Just nak bagi info, like for SME Bank, untuk fresh grad, peluang yang ada hanyalah satu, internship. Second, kita panggil protege. Tahu tak protege tu apa? Siapa tahu? Dia macam meta-menti tu. Bukan? Tak tahu tak Rizman? Tahu tak protege tu apa? Dia macam meta-menti ke kan? Tak, maksudnya Rizman tahu tak protege tu apa program dia? Dekat bank. Tak tahu kan? Okay, first internship. So first internship ni, inilah peluang yang korang kena dapat. Okay. Second, protege. Protege ni adalah program yang di-initiate oleh kerajaan untuk bonus fresh grad yang tak dapat kerja. So kerajaan akan bagi dana kepada setiap company, bukan bank sajalah, macam-macam company ada. So kerajaan akan salurkan dana. So dia akan tawarkan dekat fresh grad peluang-peluang pekerjaan lah. Contohnya program protege itu mostly macam minimum 8 bulan bekerja. Minimum 8 bulan ataupun setahun lebih lah. Lepas tu dia punya gaji, apa semua, gaji pun sebab ni bantuan kerajaan, so gaji pun tak tinggi mana lah kan. So tapi tak apa, dua peluang, internship, protege. Dapat internship kat bank, satu advantage. Dapat protege, satu advantage kalau betul nak kerja kat bank. Satu lagi program yang kita boleh buat untuk fresh grad, satu yang saya masuk ni lah, iaitu management training. Kalau dekat bank, memang mostly bank ada management training, ada protege, ada internship. So korang kena grab benda tu. Semua nak jadi banker ke macam mana? Tak ada yang nak jadi lain. Mirza, Khalijah, Fatin. Kalau berdasarkan apa yang belajar, jadi bank lah. Betul. Tak tahu lagi. Tak kisahlah nak jadi banker ke, nak jadi finance officer ke, apa-apalah. Make sure korang kena tahulah korang punya perancangan tu. Sebab apa? Sejarah saya tu sebab saya memang tak ada plan. Lepas tu bila tak ada plan, kita nak dapat kerja tu, kita kurang kelebihan. Saya ni sebab apa orang kata tu, usaha lah kan. Saya sebab betul-betul nak kerja kat bank, saya bagi je semua resume tu dekat semua bank. Tapi kenalah dengan kelayakan kita. Takkanlah saya nak apply kerja bank tapi kerja yang dia nak 2-3 tahun punya pengalaman, memang tak dapat lah kan. Tapi for those yang macam ada certain company, contoh macam Hong Leong Bank, dia memang suka ambil fresh grad even tak ada pengalaman tu. Kerja tu macam kerja permanent lah. Tapi kalau kita tahu kita boleh, kita apply je. Tapi itu bukan program khas lah. For those yang memang bagus bercakap, memang boleh goreng-goreng masa interview, boleh apply tu. Tapi itulah. So tiga tu lah, 3 program ni yang kalau boleh super grab. Program yang saya syorkan korang masuk selepas internship adalah management training. Instead of protege, masuk management training. Kalau Maybank, dia panggil Maybank Global Apprentice Program. Kalau SME Bank, kita panggil Graduate Talent Program. Kalau M-Bank, kita panggil M-Graduate. Kalau Public Bank, dia panggil Management Training. Sebab apa?
management trainee dengan permanent job untuk level fresh grad, management trainee dia advance sikit. Sebab apa advance? Sebab kita management trainee ni program kita panggil fast track program. Kalau korang dapat masuk situ kan, kalau dapat masuk management trainee, dia ada tempoh dia. Macam saya 18 bulan, macam Public Bank setahun. So bila korang masuk situ, korang boleh buat rotation. Let's say program tu setahun, 2 bulan dekat department ni, 2 bulan dekat department tu, 2 bulan dekat department ni. So korang belajar, lepas tu dah habis 1 tahun, korang decide korang nak masuk department mana. Dan final placement korang dekat department yang korang pilih. Yang advantage itu, after kalau korang perform, korang let's say 1 tahun je daripada 1 level terus naik pangkat. Naik 1 pangkat. Let's say executive terus naik senior executive. Kalau perform lah. So kalau untuk fresh grad, those yang memang nak kejar untuk dapat, memang nak climb sampai corporate ladder. Corporate ladder tu maksudnya korang nak jadi CEO, korang nak jadi chief finance officer. So memang bagus. Memang bagus untuk join program ni. Itulah yang saya boleh share. Ada soalan lagi? Okey, terima kasih tuan. Ada lagi soalan daripada yang lain? Ada. Tak ada orang kot tuan. Terima kasih tuan. Tanya kalau nak tanya pasal CV ke, dari resume ke boleh. Kalau nak tanya, kita tanya orang hebat ni. Tak ada Tak ada. Semua nak tidur. Oh, sini